Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kelas hari ini, kita pergi terus kepada bab 5, Tamadun Awal Dunia. Okey, ini tajuk yang kelima dalam silibus sejarah tingkatan 1. Kita tengok dalam tajuk ni ada dua benda ataupun dua subtopik yang penting. Yang pertama adalah lokasi. Okey, lokasi tamadun awal dunia, dan yang kedua adalah perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey, suka saya nak ingatkan tamadun awal dunia ni ada 4 tamadun. Okey, so ada 4 tamadun awal dunia. Jadi kita kena tahu keempat ciri-ciri tamadun ini. Okey, dan kita bandingkan apakah keistimewaan antara keempat-empat tamadun awal ini. Okey, kita tengok dahulu 5.1. Okey, 4 lokasi tamadun awal dunia. Kalau tengok peta ni, ini adalah peta dunia. Okey, so peta dunia ini mewakili setiap benua lah. Jadi dalam benua-benua ini akan ada, kalau kita tengok nanti, di manakah tamadun-tamadun tersebut. Yang pastinya dekat Amerika Utara dan juga Amerika Selatan tu. Kalau tengok kat situ, di situ tak ada. Okey, tak ada kemunculan tamadun awal dunia bagi keempat tamadun yang kita akan lihat hari ni lah. Okey, lokasi. Bermula apabila wujud penyesuaian antara manusia dengan alam sekitar. Maksudnya, kewujudan tamadun ini disebabkan oleh adanya penyesuaian antara manusia dengan alam sekeliling. Okey. Manusia akan memilih lokasi, maksudnya kawasan untuk mereka menjalani kehidupan harian. Maksudnya kenapa lokasi ataupun pembentukan tamadun itu berada di kawasan tersebut. Pasti ada sebab-sebab tertentu kenapa berlaku seperti berikut ataupun macam itu. Okey, takkanlah tiba-tiba tamadun itu muncul kat situ tanpa ada sebab-sebab tertentu. Kebiasaannya, lokasinya adalah di kawasan sungai. Dan keempat-empat tamadun yang kita akan tengok nanti, keempat-empat tamadun ini muncul di kawasan berhampiran dengan sungai. So maksudnya, yang paling penting dekat sini adalah lokasi penempatan kekalnya adalah di kawasan sungai-sungai utama. Okey, kenapa sungai itu penting? Ini soalan yang selalu ditanya. Kenapa sungai? Kenapa tidak di kawasan gunung, di kawasan tepi pantai, di kawasan pedalaman, tengah hutan? Kenapa dekat sungai? Okey, jawapannya kerana sungai itu memberikan kawasan yang sangat subur. Okey, kalau kita tengok dalam slide saya ni, kerana lokasi yang dipilih itu adalah sungai. Sungai itu penting sebab kesuburan tanah. Kenapa tanah itu akan digunakan untuk pertanian, kemudian untuk kemudahan bekalan air dan juga makanan. Okey, dan kemudahan pengangkutan, perhubungan dan melaksanakan ritual keagamaan. So ini adalah sebab kenapa lokasi sungai itu sangat penting. Okey, ini adalah 4 tamadun awal dunia. Mesti ingat 4 tamadun ni bermula dengan tamadun Mesopotamia. Lokasinya, sungainya adalah di Sungai Tigris dan juga Euphrates, ataupun ada sebut Euphrates. Okey, so Sungai Tigris dan Euphrates ini adalah 2 sungai. Mesopotamia ini adalah nama dia adalah daripada sungai tersebut, Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Okey, ataupun tamadun di antara 2 sungai. Bila sebut saja tamadun antara 2 sungai, itu adalah merujuk pada Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates ataupun tamadun Mesopotamia yang muncul pada tahun 3500 sebelum Masihi. Okey, seterusnya tamadun Mesir purba. Mesir mesti kita tahulah, di Egypt tu, yang mana sungainya adalah Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, dan sungai yang bagi saya adalah yang ajaib. Kenapa ajaib? Kerana Sungai Nil adalah satu-satunya sungai yang mengalir daripada selatan ke utara. Kalau kamu carilah mana-mana sungai di dunia ini, hanya ada satu sungai sahaja yang mengalir daripada selatan
ke utara, iaitu Sungai Nil. Sungai-sungai lain dia akan mengalir dari kawasan antara timur ke barat, utara ke selatan, barat ke timur. Maksudnya dia tidak akan mengalir kalau ikut logik kita daripada bawah ke atas lah. Okey, tak akan berlaku. Okey. Seterusnya tamadun Indus. Tamadun Indus ini berkembang akhirnya menjadi tamadun India. Indus ini adalah di Sungai Indus. Nama Indus itu juga diambil daripada sungainya, iaitu Sungai Indus. Dan yang terakhir adalah tamadun Huanghe. Okey, yang mana Huanghe ini adalah daripada Sungai Huanghe ataupun Sungai Kuning. Kenapa dikenali sebagai Sungai Kuning? Kerana sungai tersebut airnya berwarna kekuningan. Maksudnya kalau kita ni bahasa mudah, airnya keruh. Keruh. Huanghe ini berada di kawasan China. Okey. Kita tengok kenapa tamadun-tamadun ini terbentuk di lembangan sungai. Okey. Kenapa dia terbentuk? Pertama sekali, yang saya sebut tadi, sesuai sebagai kawasan pertempatan. Okey. Kenapa sesuai dengan kawasan penempatan? Kerana dia memudahkan aktiviti seharian, kerana kawasan tanahnya adalah subur untuk aktiviti pertanian. Okey. Dan sumber tanah liat adalah untuk membuat rumah dan juga tembika. Macam kita tahu, kalau ada sungai, mesti kawasan sungai itu penuh dengan tanah-tanah yang lembut, seperti tanah yang subur ataupun tanah-tanah liat. Okey, kalau dekat negeri Perak, adanya Sungai Perak, di situ adanya tanah yang sesuai untuk dibuat tembika. Okey, ataupun kalau pergi ke Kuala Kangsar, kita akan jumpa banyaknya labu sayung. Okey, dan nama sayung itu adalah daripada nama tempat tersebut. Okey, iaitu kawasan sayung. Dan juga memenuhi keperluan asas manusia, contohnya nak mandi, nak membasuh baju, nak pengangkutan, makan dan sebagainya. Membekalkan sumber makanan, terutama ikan lah. Okey. Seterusnya, perkembangan tamadun Mesopotamia. Kita lihat tamadun yang pertama, tamadun Mesopotamia. Okey. Saya dah sebut tadi, tamadun terawal di dunia ni adalah tamadun Mesopotamia ni. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, Mesopotamia ini bermaksud apa? Tanah antara dua sungai. Okey. Mesopotamia ini maksudnya adalah tamadun antara dua sungai. Maksudnya tanah antara dua sungai ini merujuk kepada dua sungai tadilah, iaitu Sungai Euphrates dan juga Sungai Tigris. Okey. Bermulanya tamadun ini sejak zaman Neolitik lagi. Okey, tapi berkembang dan maju sekitar tahun 3500 sebelum Masihi. Okey, wilayah Mesopotamia ini berkembang menjadi pusat tamadun sekitar 3500 sebelum Masihi, yang saya sebutkan tadi. Okey. Seterusnya kita tengok pula kerajaan-kerajaan yang ada dalam tamadun Mesopotamia ini. Maksudnya Mesopotamia ini wujud lama, jadi tentu banyak kerajaan-kerajaan yang ada dalam tamadun Mesopotamia. Antara tamadun-tamadun yang hebat, pertama adalah kerajaan Sumeria. Okey, ini adalah pengasas kepada kegemilangan tamadun Mesopotamia. Seterusnya Babylon. Bila sebut kerajaan Babylon ni, kita pasti ingat berkaitan dengan salah satu keajaiban dunia, iaitu Taman Tergantung Babylon. Okey, kemudian kerajaan Akkad, kerajaan Assyria dan juga kerajaan Chaldea yang berakhir pada tahun 539 sebelum Masihi. Okey. So ini adalah tamadun Mesopotamia yang ada. Kita lihat perkembangan tamadun Mesopotamia. Macam mana Mesopotamia ini muncul ataupun berkembang. Bermula di kawasan Sumer, iaitu di wilayah selatan. Okey, wilayah selatan tu saya dekat muara lah, muara sungai. Okey, yang mana pada permulaannya mereka membina penempatan dan menjalankan pertanian di sekitar Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Okey, mereka gunakan tanah tersebut untuk membina sistem pengairan, untuk mengairkan
aliran sungai dan membentuk sistem perbandaran. Okey, kalau dalam buku teks kamu akan lihat ada gambar. Okey, gambar berkaitan dengan contoh bandar-bandar yang ada di kawasan tamadun Mesopotamia. Boleh lihatlah dekat dalam muka surat tamadun Mesopotamia 96, contoh kota Ur. Ciri-ciri utama kerajaan Sumeria. Ini antara 5 ciri-ciri utama kerajaan Sumeria. Pertama sekali, mempunyai kawasan bandar yang maju, institusi yang kompleks, peningkatan teknologi, pengurusan simpan kira-kira dan pengurusan pekerjaan. So ada 5 perkara ni, okey, yang kita boleh lihat berkaitan dengan ciri-ciri utama kerajaan Sumeria. Okey, kita lihat kawasan sungai tadi. Okey, kawasan sungai yang luas, okey, dan subur ini telah menjadikan kawasan tersebut sebagai oasis. Okey, maksudnya kawasan yang sangat sesuai untuk diduduki di kawasan tengah gurun ataupun gunung. Seperti mana kita tahu, di kawasan tebing barat ni ataupun di kawasan timur tengah, okey, di kawasan tersebut penuh dengan kawasan gurun-gurun, maksudnya yang kering kontang. Tetapi ada satu kawasan yang subur dan sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian, iaitu di kawasan antara sungai Euphrates dan juga sungai Tigris ni, yang mana dia dipanggil sebagai bulan sabit subur. Okey, kawasan tersebut, kawasan yang subur itu kawasan bulan sabit subur. Kawasan dia kawasan Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Okey, Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi. Dan ia menjadi sebagai sebuah bandar yang besar di kawasan tersebut. Okey, ini bandar dalam tamadun Mesopotamia. Pertama kita tengok struktur bandar dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Okey, maksudnya ada teknologi dekat sini. Bila sebut bata, ini teknologi yang baru. Jadikan bata. Bata itu diasaskan oleh tamadun terawal di dunia dan kekal digunakan sampai sekarang. Okey, rumah kita pun kebanyakannya dibina daripada bata. Okey, maksudnya tanah liat ini diasaskan menjadi bata ini oleh tamadun Mesopotamia. Ini yang dikatakan tamadun, sesuatu yang digunakan, okey, ataupun sesuatu baru yang sangat bernilai. Okey, contoh bangunan nanti kita akan tengoklah. Tempat ibadat telah dibina di pusat-pusat bandar. Okey, kalau kamu tengok dalam negara kota Ur tu, di tengah-tengahnya ada kuil besar. Okey, kuil besar itu adalah tempat ibadat dia untuk Tuhan bulan Nanna. Kalau dalam tamadun Mesopotamia ni di bandar Ur. Boleh rujuk dalam buku teks ada ditulis berkaitan dengan kuil besar yang disediakan untuk Tuhan bulan Nanna. Okey. Okey, dan isterinya adalah Nangal yang menguasai bandar. So maksudnya mereka percaya dengan perkara gaib lah. Binaan berbentuk piramid juga ada, yang mana dipanggil sebagai zigurat. Okey, kita akan tengok tu zigurat tu, macam piramid dekat sebelah atas ni. Ni gambar ni, boleh nampak tu saya bulatkan tu. Seterusnya kalau kita lihat, adanya dinding besar dibina mengelilingi bandar bagi tujuan pertahanan. Maksudnya dinding besar ini bahasa mudahnya adalah tembok. Maksudnya di sekeliling bandar dia akan bina tembok. Okey, tembok itu untuk menghalang bandar tersebut daripada diserang oleh mereka yang berada di luar daripada kawasan bandar. Okey, so sebagai tembok pertahanan lah. Ini adalah evolusinya bagaimana kerajaan Mesopotamia itu berkembang. Pada peringkat awal mereka menetap, jadilah kampung kawasan tersebut. Apabila berlaku pertambahan penduduk dan kemajuan di kawasan kampung, muncullah bandar-bandar. Okey, di kawasan kampung tersebut berubah jadi bandar. Bila bandar tersebut dah adanya kerajaan di situ, maka jadilah negara kota di kawasan tersebut. Okey, kita lihat contoh ciri-ciri negara kota yang ada dekat tamadun Mesopotamia ini. Kita tengok kota Ur yang saya sebut tadi.
penduduk yang ada di Kota Ur ni, kalau kita lihat hanya 30,000 orang sahaja. Kalau kita Malaysia lebih kurang 32 juta. Mereka jumlah penduduk 30,000 orang. Ini bandar dia lah, bukan negara. Terletak di Sungai Euphrates, iaitu di kawasan Teluk Parsi. Teluk Parsi. Menjadi pusat perdagangan dan juga pelabuhan. Kalau kita tengok kawasan ni, dia ada kawasan pelabuhan, ada tembok. Tengok dalam gambar tu, ada tembok, kemudian ada sungai merentasi kawasan bandar. So sepanjang sungai itulah dijadikan kawasan pelabuhan. Dibinanya dinding tinggi di sepanjang ataupun di keseluruhan kawasan Kota Ur untuk mengelakkan serangan daripada musuh. Dan terdapat terusan dan pelabuhan besar dalam bandar untuk memudahkan perdagangan yang saya sebutkan tadi. Dan kuil besar dibina yang saya dah sebut juga tadi, berkaitan dengan Tuhan Bulan Nana dan isterinya Ninggal. Ninggal ni isteri kepada Nana tadilah. Di luar kota pula ada kawasan penanaman gandum. Kalau kita lihat dalam peta tu ataupun gambar yang saya letakkan dalam ni, kawasan yang saya bulatkan ini adalah kawasan gandum. Itu adalah kawasan penanaman gandum dan juga barley bagi penduduk Kota Ur ini. Dan adanya terusan itu terus berhubung dengan Sungai Euphrates. Sungai Euphrates, yang ini adalah Sungai Euphrates di kawasan tersebut. Kita nampak Seterusnya, salah satu lagi adalah berkaitan dengan Taman Tergantung Babylon. Semua bila sebut Taman Tergantung ni, dia memang tergantung ke? Tidak, sebenarnya dia bila nampak daripada jauh, pokok-pokok yang ada ini seperti berada di atas awan. Kerana bangunan yang digunakan itu tersebut sama warnanya dengan pasir ataupun kawasan gurun. Nampak dari jauh seperti pokok-pokok itu berada di atas. Maksudnya sebab itu dia kata Taman Tergantung Babylon. Memang cantik. Kalau kita lihat masa kini pula, kawasan Mesopotamia ini merangkumi kawasan mana? Iraq, Syria, Turki, kemudian Iran, termasuk sempadan Turki Syria dan juga sempadan Iran Iraq. Kalau kita tengok kawasan inilah sampailah sekarang menjadi perebutan ataupun masih bergolak kawasan Mesopotamia ini. Kalau kita lihat dalam peta ni, di kawasan bawah ni, Persian Gulf ni adalah ni Teluk Parsi lah. Kemudian adanya Sungai Merah, Laut Mediterranean, ini Caspian Sea. So kalau kita lihat kepada tamadun Mesopotamia, dia berada di antara 3 laut utama ini dan dia wujud di tengah-tengah. Saya bulatkan kawasan tamadun Mesopotamia. Sungai Euphrates dan juga Sungai Tigris berada di antara 2 itulah. So inilah kawasan-kawasan yang menjadi kawasan utama bagi tamadun tersebut. Di kawasan Asia juga, iaitu di kawasan Timur Tengah, masih bergolak sampai sekarang di kawasan tersebut. Kita lihat tamadun yang kedua pula. Tamadun kedua ni semua tahu pasal Firaun lah. Bila sebut Mesir mesti tahu pasal Firaun. Dia terletak di kawasan Sungai Nil. Sungai Nil. Bila sebut Sungai Nil, saya dah sebut tadi, sungai ini adalah sungai yang memang bagi saya adalah menakjubkan. Mesir dianggap sebagai hadiah Sungai Nil. Selalu soalan tanya, kenapa dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil? Jawapan dia ada 4 perkara dekat sini. Nyatakan 4 ni dapat 4 markah. Kenapa Mesir purba ini dikatakan sebagai hadiah daripada Sungai Nil? Kerana kehebatan Sungai Nil tersebut. Pertama,
Sungai Nil tersebut dikatakan hebat kerana membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun dengan membawa lumpur hitam yang subur. Keyword adalah lumpur hitam yang subur. Lumpur tersebut yang warna hitam. Kalau mereka yang bekerja ataupun kawasan dekat dengan sawah padi, bila kamu tengok ada kawasan parit kan, dalam parit tu ada lumpur. Lumpur tersebut memang warna hitam. Kalau warna hitam tu memang sangat subur. Kalau dulu-dulu bagi petani, mereka nak semai benih padi tu, mereka akan ambil lumpur-lumpur hitam ni, kemudian mereka akan buat macam batas dan ditaburnya padi tersebut di atas kawasan lumpur hitam tadi untuk ditumbuh supaya dijadikan anak padi lah sebelum ditanam di kawasan sawah padi. Okay. Kawasan lembah ini adalah kawasan lembah yang terbesar di dunia, okay, dan menjadi kawasan subur dan berkembang menjadi negara kota. Kita tahu sungai ini sungai yang terpanjang di dunia. Jadi sepanjang kawasan lembah sungai ini adalah kawasan yang sangat subur. So tidak boleh didirikan terlalu banyak kerajaan di sepanjang sungai Nil ini. Okay? Maka wujudlah negara kota di sepanjang sungai Nil. Sebab apa? Sebab sungai Nil ini dia terlalu panjang. Okay? Dan sungai Nil juga menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan. Okay? Dan yang terakhir, membekalkan sumber makanan dan juga ikan. Ini biasalah. Bila sungai, pastinya dia ada hidupan air lah di situ. Seterusnya kita lihat tahap perkembangan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba. Okey. Kalau kita tengok antara kerajaan yang ada dalam tamadun Mesir Purba ini, contohnya adalah tamadun bandar di Nubia, okay, di Buhan, Thebes, okay, Memphis dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Okay. Ada 3 kerajaan dekat sini. Kerajaan Purba, kerajaan pertengahan, kerajaan baru. So bila tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir ni ada 3. Ingat saja, Purba, pertengahan dan juga baru. Okey. Kita lihat dulu kerajaan Purba itu. Okey, yang mana Purba ni yang lama lah. Maksudnya macam mana munculnya tamadun ini. Okey, pertempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan pertanian. Maksudnya petani-petani ini muncul dekat situ sebab ada kawasan yang subur dengan dekat dengan sungai Nil. Jadi mereka binalah di sekitar tahun 5,000 tahun sebelum Masihi. Maka terbentuklah 2 buah kerajaan di kawasan tersebut atau kampung tersebut. Kerajaan utara dan juga kawasan kerajaan selatan lah ketika itu. Okey. Ini kerajaan Menes di Thebes. Okay. Kalau kita lihat kerajaan utara terletak di hulu sungai, yang mana hulu sungai itu maksudnya yang dekat dengan laut Mediterranean lah. Okay. Yang mana di hilir kawasan sungai Nil itu, dan suhu kawasan ini lebih sejuk berbanding kawasan selatan. Sebab apa? Hulu pula hilir. Sebab apa saya sebut hulu? Sebab hulu biasanya di atas, tapi sungai Nil ini dia terbalik. Hulunya berada di bawah ataupun dekat dengan Afrika Selatan tu, dekat Ethiopia. Manakala utaranya pula adalah dekat dengan lautan Mediterranean. Yang itu maksudnya adalah kawasan hilir. Okey, kawasan hilir ni kenapa dikatakan sejuk? Sebab dia dekat dengan laut Mediterranean, dekat dengan kawasan Eropah sana. Eropah. Maksudnya perubahan iklim tak sama dah lah. Okey, dekat kawasan selatan ataupun hulu sungai adalah kawasan yang lebih panas. Okey. Kerajaan di selatan terletak di hulu sungai Nil pula. Okey, senang je. Hulu adalah di selatan, hilir adalah di utara. Okey. Yang mana kawasan terbentuk, kawasan ini adalah kawasan yang berhadapan dengan padang pasir. Maksudnya di kawasan selatan tadi, di hulu sungai Nil itu adalah kawasan yang dekat dengan kawasan padang pasir. Okey. Dan akhirnya telah disatukan kedua-dua kerajaan hulu dan juga hilir ini, senang kata kerajaan utara dengan juga kerajaan selatan ini, oleh seorang raja. Siapa raja tersebut? Inilah dia, iaitu Raja Menes. Okey. Raja Menes telah gabungkan dua kerajaan tersebut.
Okey, dan telah membuka satu kawasan bandar, iaitu di kawasan Memphis. Okey, Memphis, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. So maksudnya kerajaan Purba ini ada dua kerajaan. Okey, satu kerajaan utara, satu lagi adalah kerajaan selatan. Okey, kerajaan utara adalah di hilir Sungai Nil, kerajaan selatan pula berada di hulu Sungai Nil. Okay. Siapa yang gabung kedua-dua kerajaan ini? Raja Menes. Tahun bila? 3100 sebelum Masihi. Okay. Seterusnya adalah kerajaan pertengahan. Okay. Dikenali sebagai kerajaan pertengahan sekitar tahun 2100 sehinggalah 1650 sebelum Masihi. Itu tempoh kerajaan pertengahan. Okey. Sebab apa dipanggil pertengahan? Kerana berlaku perkembangan bidang kesusasteraan dan juga ukiran-ukiran. So maksudnya pada tahun kerajaan pertengahan ini munculnya ukiran-ukiran yang cantik. Okey. Dan kekuatan raja contohnya adalah telah membawa kepada kestabilan dan akhirnya kemakmuran ekonomi dalam tamadun Mesir Purba. Okay, ibu kota kerajaan ini adalah di Thebes. Okay. Di Thebes ni lah. Kalau kita tengok bangunan-bangunan dia nampak macam ada ukiran-ukiran lah, ada berbentuk. Okay. Dan ketika itu kegiatan utama ataupun yang sering dilakukan adalah kegiatan perdagangan. Okay. Maka mereka telah berdagang dengan Nubibia yang terletak di selatan Mesir. Nubibia ni dekat di kawasan dengan Buhen, bawah lagi. Boleh tengok muka surat 98 dalam buku teks, ada peta berkaitan dengan kerajaan Mesir Purba tu. So kita akan nampak kawasan yang berwarna purple adalah kawasan kerajaan baharu, warna pink kerajaan pertengahan, dan yang berwarna hijau adalah kerajaan Purba. Boleh rujuk dalam buku teks. Okey, para pedagang telah melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan penjahat. Jadi Raja Mesir telah menghantar tentera bagi melindungi kawasan perdagangan. Maksudnya sepanjang Sungai Nil dia hantar tentera dia untuk mengelakkan berlakunya serangan daripada penjahat. Dan mereka telah membina kubu-kubu sepanjang kawasan Sungai Nil. Okey. Akhirnya mereka akan bekerjasama tadi dengan Nubia. Nubia tu akhirnya kerajaan Nubia ini telah diambil alih oleh kerajaan Mesir. Okey, kerajaan Mesir. Okey, kerajaan sebelum tu kita tengok kerajaan baru tu. Okey. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan pula memerintah Mesir. Okey, dan pemerintahnya digelar sebagai Firaun. Okey, yang mana telah membentuk pasukan tentera kuat untuk mematahkan serangan luar. Maksudnya kerajaan baru inilah yang dikenali sebagai Firaun. Malah kerajaan baru ini telah menguasai kawasan yang lebih luas daripada mana-mana kerajaan Mesir sebelumnya. Okey. Semasa kerajaan Mesir baru ini, kalau kita lihat, raja yang terkenal adalah Ramses. Okey, itu ada gambar Ramses tu. Kalau kita tengok ni, ni Ramses yang telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala. Monumen terkenal ni semua tahulah, iaitu piramid lah. Okey. Dan zaman kejatuhan kerajaan baru Mesir bermula apabila Ramses yang kedua telah memerintah sekitar tahun 1213 sebelum Masihi. So itu adalah pengenalan berkaitan kerajaan tamadun Mesir Purba. Kita lihat pemerintahan tamadun Mesir Purba ni. Okey. Firaun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Amon-Re. Amon-Re itu apa? Anak pada Tuhan Matahari. Okay. Firaun berkuasa mutlak dan membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ini adalah berkaitan dengan pemerintahannya. Ekonomi pula, kegiatan utama adalah pertanian, dan petani mesti bayar sewa tanah kepada raja. Okay.
Dan terdapat kegiatan perdagangan yang saya sebutkan tadi, dan ekspor utama adalah kertas dan juga tekstil. Okey, kertas ini kalau kita tahu adalah menggunakan pokok papyrus. Pokok papyrus ni adalah pokok yang memang terlalu banyak di sekitar tebing sungai Nil. Kegiatan melombong pula ada lombong emas. Okey. Teknologi yang dikenali oleh tamadun Mesir Purba. Pertama adalah kemajuan matematik, okey, dan juga geometri, kemahiran dalam bidang perubatan. Okey, contoh adalah mengawet mayat. Okey. Pembinaan terusan dan pengairan. Maksudnya kalender 365 hari dalam setahun. Penciptaan kertas. Kertas tu menggunakan papyrus tadi, dan juga mencipta sistem hieroglif. Hieroglif ni adalah tulisan. Okey, sistem tulisan lah. Kita akan tengok nanti secara lebih detail dalam perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey, kesenian dan kesusasteraan pula adanya tulisan tadi, hieroglif, dan lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu seperti lukisan dinding dan di kawasan perkuburan. Maksudnya dekat kawasan piramid, di kawasan perkuburan, kalau kamu tengok banyak lakaran hasil kesenian asal raja-raja dia. Okey. Ini contoh tulisan hieroglif lah. Dia berbentuk seperti bentuk-bentuk haiwan dan sebagainya. Okey. Ini contoh binaan yang popular lah. Pembinaan piramid. Okey, pembinaan Sphinx. Sphinx tu muka macam singa tu, dan tempat ibadat. Okey. Tamadun Indus pula. Ini kita akan lihat sampai tamadun Huang He je, lepas tu selesailah kelas kita. Tamadun Indus bermula pada 2500 sebelum Masihi di lembah Sungai Indus. Dan mengalami dua musim ekstrim. Maksudnya kawasan ini kawasan yang paling tidak sesuai lah. Sebab apa tidak sesuai? Kerana kawasan tersebut adalah kawasan yang ekstrim. Ekstrimnya maksudnya dia ada musim hujan yang terlampau lebat sehingga membawa kepada banjir. Satu lagi musim pula adalah musim yang sangat kering, kemarau, membawa kepada kering kontang lah. Tapi tamadun Indus boleh menjadi tamadun yang hebat di kawasan yang paling tidak sesuai diduduki oleh manusia. Maksudnya macam itulah. Sebab apa? Sebab dia ada dua musim dia. Musim kemarau, musim banjir. Pernah tengok tak cerita, ada cerita Mohenjo-daro? Pelakon ni saya tak ingat. Tapi cerita Bollywood lah. Dia berkisar sebuah negara kota. Di kawasan Mohenjo-daro. Kawasan tersebut dia cerita macam mana berlakunya banjir besar sehingga menenggelamkan bandarnya. Akhirnya mereka telah berhijrah akhirnya sampai ke sebuah sungai yang lebih hebat daripada sungai Indus, iaitu sungai Ganges ataupun sungai Gangga. So mengalami dua musim ekstrim. Terdapat dua bandar yang terancang yang terkenal, iaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa. Yang saya sebut tadi lah. Mohenjo-daro ni berada dekat dengan kawasan pesisir ataupun di muara sungai Indus. Harappa pula di kawasan pedalaman ataupun di hulu sungai Indus. Senang je nak beza. Dan keruntuhan tamadun Indus ini disebabkan gempa bumi, banjir dan serangan orang Aryan. Kalau kamu tengok cerita Mohenjo-daro, dia ceritakan berkaitan dengan keruntuhannya adalah disebabkan oleh banjir besar. Boleh tengok cerita tu, memang best. Pemerintahan dan pentadbiran tamadun Indus. Kalau kita lihat dekat sini ada dua kategori pemerintahan tamadun Indus. Pertama, golongan pendeta akan menerogi pentadbiran. Yang kedua, golongan pendeta akan mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. So dua lah kat sini. Kegiatan ekonomi mereka, yang pertama sekali adalah pertanian, gandum dan barley, kain tenunan dan kerja logam, dan seterusnya adalah kegiatan perdagangan. Mereka malah berdagang sehingga ke tamadun Mesopotamia.
Okay, so itu adalah kawasan dagangan mereka. Teknologi tamadun Indus. Kota yang dibina mengikut grade yang tepat. Grade yang tepat itu maksudnya bangunan-bangunan yang dibina dalam tamadun Indus ini adalah tersusun seperti perumahan taman-taman dekat Malaysia sekarang ni. Maksudnya teknologi yang digunakan oleh taman-taman ini diasaskan oleh tamadun Indus. Malah adanya sistem peparitan dan perbentungan. Macam taman-taman kamu pun yang mana duduk kat taman tu pasti ada sistem perparitan, longkang, perbentungan. Okey. Seterusnya penciptaan kertas, ciptaan sukat, benda dan juga sukatan. Kesenian dan kesusasteraan tamadun Indus pula berbentuk piktograf. Piktograf ni berpaku lah. Okey, menghasilkan kerja logam seperti tembaga, gangsa dan juga batu permata. Seterusnya membuat balang yang mempunyai ukiran geometri dan juga motif alam, dan menghasilkan patung yang dibuat daripada batu dan juga logam. Okey, itu adalah kemajuannya lah. Binaan bangunan dan kemudahan tamadun Indus. Okey, yang ada contoh kolam mandi besar. Okey, kota yang dibina mengikut grade yang tepat, kita boleh tengok dalam buku teks muka surat 101, binaan bangunan Mohenjo-daro. Di situ adanya kota yang terancang lah, adanya kota yang dikelilingi dinding, kemudian bata yang tebal, sepanjang 4.8 km. Bayangkan dinding dia sepanjang 4.8 km, tu tembok dia. Dinding dibina bagi mengelakkan banjir. Sebab apa perlukan bina benteng ataupun tembok? Sebab nak elak banjir. Dalam cerita Mohenjo-daro pun ada, dia bina benteng, memang panjang, akhirnya disebabkan hujan terlalu lebat, dia kata benteng tersebut akan pecah. Akhirnya pecah, maka banjirlah seluruh kawasan bandar dan mereka pun terpaksa berhijrah. Jalan raya dibina selebar 30 kaki. Terdapatnya dinding memisahkan daerah perumahan antara satu sama lain. Rumah pula ada pelbagai saiz. Ada yang dibina setingkat, ada yang 3 tingkat dan sebagainya. Okey. Sistem perpaipan atau pipe lah, dan perbentungan pembinaan Dewan Perhimpunan. Okay. Tamadun Huang He pula. Ni yang terakhir. Pasal habis kelas kita. Tamadun Huang He, masyarakat awal China membina pertempatan dan menjalankan aktiviti sama sahaja, pertanian, peternakan binatang, mengempu hasil hutan dan memburu di sepanjang sungai Huang He ataupun sungai Kuning. Kalau tengok dalam peta tu, lokasi tu, kalau kamu tengok sungai Huang He ataupun sungai Kuning itu, dia panjang juga sampailah ke Beijing, China. Beijing. So kamu boleh pergi ke China kalau sempat, kalau ada kemampuan untuk pergi ke Beijing, bukan saja boleh pergi tengok tembok besar China, melawatlah kawasan sungai Huang He. Kalau kamu tengok dalam National Geographic People, ada cerita berkaitan dengan menyusuri sungai Huang He ataupun sungai Kuning ini. Ada pengembara yang pergi mengembara sepanjang sungai Kuning, bermula daripada hulu sungai Kuning ini, tak salah saya di kawasan Tibet. Okey, Tibet sana, sampailah terus ke muara sungai Kuning di Beijing, China. Beijing. So boleh tengoklah cerita dia, apa yang dia alami sepanjang sungai tersebut, dan menyusuri budaya-budaya masyarakat di sekitar tebing ataupun sepanjang sungai Huang He ini. Terdapat 3 kerajaan awal, iaitu Xia, Xiang dan juga Zhou. Okey. Kalau Xia ni ataupun Xia ni adalah 2205 sehingga 1766 sebelum Masihi. Xiang 1766 sehingga 1050 sebelum Masihi, dan Zhou adalah 1050 sehingga 256 sebelum Masihi. Ini tamadun Huang He. Kalau kita lihat pada pemerintahan dan pentadbiran
Okey. Tamadun Huang He ini, sistem politik berasaskan negara kota dan mereka percaya bahawa raja berkuasa kerana mendapat mandat daripada syurga. Maksudnya, kenapa mereka perlu taat kepada raja? Kerana dapat mandat. Okey, dan sistem berasaskan dinasti. Okey, dinasti. Kegiatan ekonomi pula, kalau kita lihat, tumpuan utama adalah pertanian. Pertanian utama dia adalah seperti penanaman gandum, barley, skoi. Okey. Kemudian terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian ini. Okay, tanaman utama adalah gandum dan barley. Petani membuat batas untuk tujuan penanaman. Maksudnya, teknologi yang mereka guna ataupun mereka perkenalkan yang kekal sampai sekarang adalah ini. Membuat batas. Okay. Penciptaan peralatan seperti sabit dan cangkul. Cangkul dan sabit tu, siapa yang cipta? Tamadun Huang He. Batas siapa cipta? Tamadun Huang He. So, di sinilah kehebatan mereka. Okay. Seterusnya, teknologi Tamadun Huang He. Antara yang mereka cipta, hasil ciptaan, pertama sekali sutera. Orang perempuan selalu kan pakai sutera. Okay. Ini paling penting. Siapa yang cipta kain sutera? Tamadun Huang He. Penciptaan peralatan daripada besi, mereka bina juga. Wang Shilin, peningkatan pengangkutan jalan dan terusan, serta mencipta kompas magnetik. Okey, magnetik. Maksudnya kompas itu siapa yang cipta? Tamadun Huang He. Kekal kita guna sampai sekarang. Kesenian dan kesusastraan pula. Antara kesenian dan kesusastraan Tamadun Huang He, kamu boleh tengok penulisan berdasarkan piktograf. Simbol-simbol tu. Okey. Hasil ciptaan puisi yang romantik. Kalau kamu tengok cerita-cerita Cina, dia akan ada berpuisi macam nyanyi-nyanyi tu. Lirik diolah oleh dalam bentuk tradisi masyarakat dan mempunyai kemahiran membuat tembika, dan hasil kesenian dilukis pada tembika-tembika tersebut. Kalau kita lihat Tamadun Huang He ni, bahan-bahan dia, kalau kamu pernah tengok tembika Cina, mesti ada ukiran-ukiran yang berwarna biru di kawasan tembika tersebut. Binaan ataupun monumen dalam Tamadun Huang He, Anyang. Okay. Mereka ni tak banyak sangat daripada monumen-monumen, tapi kita lihat beberapa yang penting. Okay. Bandar pertama yang dibina adalah zaman Zinati Shang, yang mana di sini kalau kita tengok adanya Anyang yang merupakan bandar pertama. Istana dan tempat ibadat telah dibina di tengah-tengah bandar tersebut. Itu sahaja yang ada. Okey, berkaitan dengan Tamadun Huang He, berkaitan dengan bangunan. Okey, so selesai dah. So apa yang saya sebutkan tadi adalah merujuk kepada semua dalam bab ni. Kamu boleh baca lebih lanjut berkaitan dengan tamadun-tamadun ini dalam buku teks. Okey, kalau ada penerangan yang lebih ataupun nak maklumat yang lebih. Sebab yang saya terangkan tadi adalah secara umum sahaja, keseluruhan berkaitan dengan bab 5 ini. Next class kita akan masuk dalam bab 6. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini.